Waalaikumsalam. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi, ya Rabbi, salli alaihi wa sallim. Ya Sayyid as-Sadat, Ya Sayyid as-Sadat, ji'tuka qasida. Ya Sayyid as-Sadat, ji'tuka أرجو رضاك، أرجو رضاك، أرجو رضاك واحتمي Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi, ya Rabbi, salli alaihi wa sallim. Wallahi, wallahi ya khairal khalaiq innali, wallahi ya khairal khalaiq قلبا مشوقا لا يروم سواك، وبحق جاهك، وبحق جاهك، وبحق جاهك إنني بك مغرم. والله يعلم، والله يعلم، والله يعلم أنني أهواك.
يا سيد السادات يا سيد السادات جئتك قاصدا أرجو رضاك أرجو رضاك واحتمي بحماك أنت الذي لولاك أنت الذي لولاك أنت الذي لولاك ما خلق امرؤ أنت الذي لولاك ما خلق امرؤ كلا ولا كلا ولا كلا ولا خلق الورى لولاك اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا دائما مثل ما حمدت به نفسك وأضعاف ما تستوجبه من جميع خلقك حمدا خالدا مع خلودك حمدا لا منتهى له دون علمك. اللهم صل وسلم على حبيبنا المصطفى ورسولنا المجتبى الذي أرسلته على كافة الورى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد. Kita menggunakan kitab penuntut terjemah dari Risalah Ta'limul Muta'allim Tariqut Ta'allum bagi Al-Allamah Syekh Syekhul Islam Az-Zarnuji radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa qulubihi baraini amin ya rabbal alamin. Terakhir kita dah sampai di muka surat 35. Syair. Di bawah itu terdapat syair. Dan diartikan dia dikatakan hifzu harfaini khairun min simai waqraini. Hifzu harfaini khairun min simai waqraini wa fahmu harfaini khairun min hifzi
mendengarkan dua patah itu terlebih baik daripada mendengar dua tanggungan. Dan arti dua patah itu terlebih baik daripada ingat dua tanggungan. Maksudnya, terang tiada berhajat kepada mensyarahkan. Maksudnya terang maknanya apa? Dapat menghafal dua huruf dalam pengajian ilmu itu lebih baik daripada mendengar dua waqraini, dua tanggungan. Maknanya kalau kita ada 3 orang anak, pada 3 lah tanggungan kita. Mana 1 orang anak, 1 tanggungan. Mana? Ini nisbahnya 2 huruf dalam majlis ilmu itu lebih baik daripada menanggung makan, minum, pakai, tempat tinggal, pendidikan, kesihatan untuk 2 orang anak. Ini kata syair ulama. Wa fahmun harfaini, dan kamu faham erti 2 huruf itu. 2 huruf ada erti itu. Setiap huruf dalam bahasa Arab ni ada erti dia. Ya. Dapat kita ketahui dalam majlis ilmu diajarkan oleh guru itu lebih baik daripada kamu ingat 2 tanggungan kamu. Ingat 2 orang anak yang nak ditanggung, atau 2 isteri yang nak ditanggung. Itu lebih baik mengingati tanggungan gitu. Waqrain. Ya. Itu nisbah yang disebutkan oleh syair di dalam kitab ini. Dan apabila bermudah-mudah ia dan segan ia pada memahamkan dan mengambil artinya, dan tiada bersungguh-sungguh 1 kali atau 2 kali, tidak bersungguh-sungguh lah, walau sekali pun, walau 2 kali. Nescaya beradat ia, jadi kebiasaan. Jadi apa? Kebiasaan. Beradat ia akan yang demikian itu, maka tiada mengerti ia akan cakapan yang mudah. Tiada mengerti ia akan cakapan yang mudah. Artinya orang cakap, kalau guru cakap, dia susah untuk faham, susah untuk mengerti. Dan dapatnya cakapan yang mudah artinya, dan dapatnya kerana beradat tabiatnya dengan tiada faham. Beradat tabiatnya dengan tiada faham. Oleh kerana itulah kita minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar dikurniakan faham sebagaimana para nabi itu faham. Sebagaimana para nabi yang faham. Kerana Allah Subhanahu wa taala kurniakan kefahaman ini ya, kepada makhluknya yang di kalangan para anbiya alaihi wassalatu wassalam, wa ala nabiyyina afdhalus salatu wattaslim. Warzuqna fahman nabiyyin. Itu doa. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah aku rezeki apa? Rezeki faham sebagaimana fahamnya para nabi. Itu rezeki itu. Maknanya kalau seorang yang tidak dapat faham apa yang dipelajari, mana belum rezeki dia lah.
dia masih lagi berpusing-pusing dalam satu kalimat, satu ayat, satu perkataan gurunya. Namun masih lagi belum direzekikan faham. Dan bukan guru, dan satu lagi bukan guru yang bagi faham. Ya, guru hanyalah menyampaikan, mengajarkan, bukan memahamkan. Yang beri paham mutlak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah kita juga minta pertolongan Allah dan mengertinya. Beradat tabiatnya dengan tiada faham dan mengertinya, tidak juga mengerti. Maka sayugia bahawa hendaklah sungguh-sungguh, sayugia itu bahawa bersungguh-sungguh dia laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Itu dalil supaya kita ni bersungguh-sungguh dan berdoa akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa adalah ibadah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua nikmat itu adalah punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bersolat atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Kita doa Nabi, salawat Nabi itu kita berdoa untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di alam sana, di jauh kita doakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka barang siapa yang mendoakan Nabi SAW berbentuk salawat ke atasnya, maka doa itu akan kembali kepada dirinya sebagaimana yang dipinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhanku, salawat ke atas Nabi, salam ke atas Nabi. Maka doa itu pun Allah Ta'ala kembalikan kepada kita dengan katanya, selawat untukmu jua dan salam untukmu jua. Ini sebaik-baik doa. Sebab itu sebelum kita berdoa, salawat dulu ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jangan jemu berdoa. Kalau jemu, lakukan doa tu. Ulama-ulama melakukan doa, tidak menjadi satu kesalahan melakukannya, supaya tidak jemu. Doa itu diulang-ulang, sebagaimana tidak jemunya lagu itu diulang-ulang, ditarannumkan doa. Ya. Karena kita ni masih lagi pada maqam malas, maqam jemu, kan? Maka kita berhajat kepada seni-seni. Berhajat kepada lagu, berhajat kepada kompang, ya, untuk apa? Untuk membangkitkan, ya, bagi orang yang muntahi, mereka tidak lagi berhajat kepada orang yang telah pun dikurniakan itu, tidak lagi berhajat kepada itu semua, tidak lagi berhajat kepada lagu, tidak lagi berhajat kepada alat-alat untuk menghilangkan jemu, kerana itu sudah asyik. Maka dia akan diangkat kedudukannya oleh Allah. Karena bahwasanya memperkenalkan dia akan mereka yang berdoa ni. Ini semua dalam hal, ya, uji da'wat da'i idza da'an. Aku akan jawab
permintaan orang-orang yang meminta. Ini janji Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Sebab bila kita baca Quran, hafaz Quran, ulang-ulang Quran, kita tak payah berdoa pun tak apa. Sebab apa? Sebab Quran itu, orang yang baca Quran itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dari apa yang dihajatkannya. Orang ulang Quran, orang tilawah Quran, orang taradum Quran, orang hafaz Quran, orang tafsir Quran, orang yang tajwidul Quran, mengajarkan Quran, belajar Quran, orang-orang ini tak perlu tanda tangan doa. Sebab apa? Sebab mereka bergerumah dengan Al-Quran. Itu Allah Ta'ala telah jadi memberikan suatu yang lebih baik daripada apa yang dia hajat dalam dirinya. Jadi untunglah mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahlul Quran, ahli Al-Quran. Dan memintanya, berdoanya dan memintanya sama ayat. Dan tiada mensia-sia ia akan mereka yang berharap akan dia. Allahumma la tuqayyib fika raja'ana. Allah Ta'ala tidak akan mensia-siakan orang-orang yang berharap kepada Allah. Ada sifat raja, mempunyai pengharapan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ini tidak akan disia-siakan oleh Allah. Yang mana orang yang kalau kerana mereka ini bahawa apa yang kita itu pasti akan diberikan oleh Allah. Tetapi bahawa yang kita akan oleh Allah, ada waktu yang ditetapkan oleh yang tersebut. Di waktu itu adab dia, di mana kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan dikabulkan pada masa yang Allah tetapkan. Jangan kita tetapkan masa, karena kita tidak boleh tetapkan masa, kerana masa berjalan mengikut aturan Allah. Allah yang tetapkan, Allah yang ciptakan masa itu, dia sendiri yang tetap. Kita tak mampu untuk tetapkan masa. Bahkan kita nak patah balik masa pun tak boleh, walau satu saat. Okey, kita boleh tetapkan masa? Mustahil. Maka serahkan ketetapan masa itu, dikabulkan itu kepada Allah. Tidak di dunia ini, sebelum mati, maka akan dikabulkan selepas mati. Yang penting Allah Ta'ala tidak akan mengingkari janjinya. Bersyair akan kami oleh Syekh Qawamuddin Hamad bin Ibrahim Ismail As-Safar, akan suatu syair bagi Qadi Khalil bin Ahmad Sakhruzi. Ini syair-syair yang dibaca oleh ulama, yang dipersembahkan oleh ulama-ulama ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan bergaul dengan para ulama, ya, kita akan lihat mereka ini berkomunikasi dengan menggunakan syair, menyampaikan menggunakan syair, ya, dan mempunyai bahasa dan kesusastraan yang sangat tinggi. Dari syair itu keluar secara spontan, ya. Tidak perlu kepada ilmu arud, ilmu qawafi yang dibelajar orang-orang yang belajar sastra bahasa Arab ni. Nak cipta syair ni kena ada ilmu arud, ilmu qawafi, ilmu bahasa Arab dah tentulah, ilmu balaghah dah tentulah, ya. Ilmu balaghah,
ilmu arud, ilmu qawafi. Ini semua kena belajar. Nak cipta satu syair. Tapi para ulama ni mereka secara spontan saja keluar syair daripada lidah mereka. Dan orang Arab kita kalau dengar syair seolah-olah mereka ini macam kena rasuk. Syair itu membudaya. Tapi syair ini adalah seolah-olah makanan bagi mereka. Sama level ini. Makan jasad, syair inilah makanan jiwa mereka. Mereka dapat satu kepuasan yang kita bandingkan dengan syair. Sebab itu wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ada unsur-unsur syair itu ada. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kan ada unsur-unsur saja sastra. Sebab apa nak berhadapan dengan penyair-penyair yang kafir tadi? Maka lahirlah, maka ramailah di kalangan penyair-penyair pada zaman Rasulullah SAW seperti Abdullah bin Ruwaha, Zaid bin Sabit, Hasan bin Sabit, yang masuk Islam dan mereka menggunakan kebolehan mereka bersyair itu untuk mempertahankan Islam. Jadi bahasa-bahasa mereka itu kadang-kadang lebih tajam daripada pedang, ya, memancung leher-leher musuh. Kekuatan syair ini seperti senjata untuk menewaskan musuh pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu menjadi satu faedah bagi ulama yang menjadikan nas mereka sebahagiannya adalah daripada syair-syair. Dan kita dapat ketahui bahasa Arab yang halus, bahasa Arab yang tinggi-tinggi, ya, nas dia ambil daripada nusus syair. Kalau tidak, kita tak dapat mengetahui ketinggian bahasa Arab, ya. Inilah hasil maksudnya. Berkhidmat olehmu akan ilmu dan berkekalan akan menuntutinya, seperti berkhidmat jadi khadam kepada ilmu, menyediakan tempat, menyediakan dan menyediakan kemudahan-kemudahan dalam menghidupkan majlis ilmu. Ini semua adalah khidmat yang sangat dituntut. Seperti berkhidmat dan berkekalan orang yang telah dapat akan kesedapannya. Maknanya apa? Dan kekal olehmu akan membaca-bacanya. Berkekalan orang yang telah dapat akan kesedapannya. Maknanya dengan khidmat itu tadi, maka majlis ilmu atau kita berterusan, tidak terputus di tengah jalan. Masya Allah, tabarakallah. Kita di sini dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan khidmat kepada ilmu dan ulama. Maka inilah yang menyebabkan berkekalannya majlis ilmu. Maka itu yang penting. Dan kekal olehmu akan membacanya dengan perbuatan yang dipujikan. Untuk mengekalkan sikap
tabiat suka membaca akan tulisan-tulisan para ulama. Kerana ulama ni banyak ilmu dia. Jadi dia nak pindahkan ilmunya itu melalui dua cara. Sama ada dengan ceramah dia, lidah dia, lisan dia, ataupun dengan tulisannya. Tulisan itu mewakili lisan dia. Lisan dia itu mewakili ilmu yang ada dalam dada dia. Jadi lisan itu wakil, tulisan pun wakil daripada sadru, daripada dada seorang ulama. Dada seorang ulama diletakkan ilmu cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu peringkat-peringkatnya. Dan seorang ulama itu pula mereka mengambil daripada ulama sebelumnya, pada zaman dia, dan mereka mengambil daripada sebelumnya sampai kepada Nabi SAW. Nabi SAW juga melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam mengambilnya, dan daripada Jibril alaihissalam daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kaifiat yang tertentu. Namun berlakulah perpindahan ilmu itu daripada dada ke dada seorang orang-orang yang dipilih oleh Allah. Dan sampai pada kita ini, sampai pada saya ni tak ada ilmu dalam dada saya. Jadi saya hanya baca kitab yang punya ulama yang ada ilmu di dalam dada. Dan iaitu hafaz dan ulang-ulangkan. Kitab ni kita boleh baca ni, kalau boleh kita kena hafaz dan ulang mutalaah balik. Jangan tunggu 10 tahun lagi baru jumpa balik muka surat 35 tapi. Puan-puannya seminggu sekali kita belek semua apa yang telah kita baca bersama-sama dalam majlis dulu. Saya pun baru ulang-ulang kitab ini, dah dibaca pada tahun 2003 depan guru saya. Ya. Susun kitab. Dah berapa tahun tak ulang lagi kitab ni. Bayangkanlah 2003 sampai 2020. Barulah nak ulang balik, nak hafal balik syair ni. Dulu dah hafal dah, lupa. Dah hafal baru dapat 6 rangkap. Ada banyak lagi rangkap yang tak dihafal. Itulah yang kita baca tadi tu. Qasidah Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Kitab ini saya dapat tahun 2003 daripada Syekh Muhammad Fuad bin Kamaluddin Ar-Rabbawi. Ini qasidah salafi. Kenapa? Dinisbahkan kepada Imam Nu'man bin Thabit, Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala. Antara madih ataupun qasidah yang tertua di dunia. Imam Syiri itu lahir tahun 800 Hijrah. Itu tapi Imam Abu Hanifah ni wafat tahun 56 Hijrah. Tak salah saya lah, maaf kalau silap. Tapi tak sampai lagi 100 tahun Hijrah. Mana seorang imam yang sempat bertemu dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menuntut ilmu. Qasidah yang tertua sekali ataupun madih, puji-pujian ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi saya antara yang tertua di dunia. Kalau dibandingkan dengan qasidah burdah, sangat manfaat kalau kita baca. Ya Sayyid as-Sadi
Ya sayyidas sadati jituka qasida. Wahai penghulu segala penghulu, aku mendatangimu dengan satu tujuan, qasidah. Ketika mana Imam Abu Hanifah datang ke Raudhah menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka secara spontan keluar daripada lidah dia qasidah, lalu disalin oleh anak murid dan dinakalkan di dalam kitab qasidah ini dinakalkan di dalam kitab Faidul Qadir oleh muridnya. Jadi kalau ini kita ini penuh dengan puji-pujian pada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Imam Abu Hanifah. Nah, kalau orang kata memuji Nabi ini boleh bawa syirik, bid'ah, jadi siapa Imam Abu Hanifah yang membacanya? Dirakamkan oleh pengarang kitab Al-Fathul Qadir Syekh Al-Kamal Al-Humam Al-Hanafi, kitab ulama mazhab Hanafi. Kalau kita tanya Maulana India, Pakistan, Bangladesh, apakah, manakah kitab Fathul Qadir, mereka tunjukkan satu dari kitab perujukan mereka. Dan disebutkan juga puji-pujian Imam Abu Hanifah ke atas Rasulullah SAW ni dalam kitab Manasikul Farisi dan Syarahul Mukhtar, Syarah Al-Mukhtar daripada ulama besar mazhab Hanafi. Kerana bagi mazhab Hanafi menziarahi Nabi SAW itu hampir kepada wajib. Hampir kepada wajib. Kita kumpul duit kepada sekarang. Pada kumpul duit untuk ziarah Nabi SAW itu hampir kepada wajib. Itu bagi mazhab Abu Hanifah. Kalau kita nak follow, ya. Ketika Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu menziarahi kota Madinah, beliau berdiri di hadapan kubur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, lalu mendendangkan syair ini. Disebutkan syair ini dalam kitab Fathul Qadir. Nanti kita baca sama-sama. Kalau kita ada keluar modal sikit, cetak ya. Nampak terus. Itu 2003 per tahun tu nak mutalaah balik. Maknanya tuan-tuan, kita kena buat jadual lah. Saya tahu tuan-tuan kalau ngaji kitab ni banyak kita ngaji. Kita layan ngaji untuk guru kan. Buat jadual untuk mutalaah. Dan apabila hafaz engkau dan ingat engkau akan suatu daripadanya, maka ulang-ulang olehmu akan dia sebagai usaha. Itu kerja hamba lah. Ulang-ulang olehmu akan dia, kemudian mengkuat akan dia, akan sehabis-habis mengkuatkan. Antaranya buat catatan sikit-sikit, ya. Mengkuatkan dia, mana kuat dalam ingatan, kuat dalam catatan dan sebagainya. Ikat ilmu ni. Ilmu ni seumpama binatang yang liar. Kalau kita tak ikat dia akan jadi ikatlah dengan tulisan-tulisan, ringkasan-ringkasan. Gunakan
Tak boleh ikat dengan lisan, ikat ilmu itu dengan tulisan. Kemudian tulis olehmu akan dia, kan, supaya engkau kembali kepadanya dan kepada membaca-bacanya atas menguatkan. Ada buat jadual untuk tikrar, murajaah, mutala'ah. Maka apabila percaya engkau akan ketiadaan luputnya, maknanya tak boleh lupa dah ni. Ini dah ingat dah sampai sampai betul-betul khatam dah. Mana tak akan lupa lagi dah. Sampai peringkat macam tu. Ketiadaan luputnya dan hilangnya, maka bersegera-segera olehmu kemudian daripadanya, tempat itu, kepada suatu ilmu yang baru pula. Ilmu yang baru, bidang yang baru, tajuk yang baru. Selesai ilmu bahasa Arab, nahwu saraf, pindah pula pada ilmu yang baru, ilmu balaghah. Selesai ilmu balaghah, pindah pula ilmu pada ilmu yang seterusnya. Serta mengulang-ulangkan barang yang terdahulu daripadanya, dan serta berjinak-jinakkan bagi kelakuan hak yang baru tambah ini. Berjinak-jinakkan bagi kelakuan hak yang baru tambah ini. Maksudnya ilmu yang baru ditambah tadi, kita mengulang semula apa yang berlaku pada ilmu yang sebelumnya. Dan usaha akan dia dengan secukup-cukup usahanya sampai letih lah. Kalau secukup-cukup usaha itu sampai letih. Dan mengingatkan olehmu akan manusia-manusia dengan ilmu-ilmu engkau, dengan bahawa engkau mengajar akan mereka itu. Jadi untuk memelihara ilmu, maka mengajar pula kita kepada orang lain. Karena orang lain pun perlukan ilmu juga. Kalau tak ada orang, ajarlah dengan pokok itu. Itu pokok itu subur dia. Ajar dengan batu. Kalau orang tak ada, mengajar batu. Tapi selagi ada orang, usaha kita sempat duduk depan kita, kita ajarkan dia. Tanya dulu, tahu tak? Tak tahu, tak tahu, kita ajar. Apa? Saya tahu, awak tak tahu. Saya tahu, saya ajar awak. Tak ada orang, ulama dulu macam tu. Ya, orang tak ada, ajarlah pokok. Duduk depan pokok. Ada tak tahu letak batu 2-3 biji depan, ajar batu. Sama mereka macam tu sekali. Ya, nak memelihara ilmu, nak memuliakan ilmu, nak menjaga ilmu, nak mengamalkan ilmu. Hari ini kan kita buat macam tu, cikgu ni cikgu kita hantar dengan sebentar. Pension awal. Allah, kan? Zaman dulu tak ada masalah. Itu antara usaha-usaha mereka untuk memelihara ilmu. Supaya hidup engkau akan sebagai-bagai hidup yang berkekalan. Hidup engkau, kerana ilmu itu sifatnya kekal. Baru ada Quran itu sifatnya kekal. Ia takluk daripada Allah SWT. Takluk sifat qudrat, iradat, ilmu, tiga ni. Qudrat, iradat, ilmu ni muta'alliqatani, atau ta'alluq dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, zat wajibul wujud. Maka bila betul-betul sudah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seseorang, maka sifatnya kekal, hidup dan dia kekal. Walaupun jasadnya mati, tapi ilmunya kekal. Dan jangan engkau jauh daripada orang-orang yang mempunyai akal.
Kerana menyertai ia akan mereka itu, join mereka itu, duduk dalam orang-orang yang dikurniakan akal. Akal di mana apa? Akal ini dia sifatnya walaupun akal dia lemah, tapi dia muafakat dengan Allah. Berbeza dengan nafsu. Nafsu itu lemah juga. Ada masa dia lemah, ada masa dia kuat, tapi sifat yang utama dia mukhalafah dengan Allah. Bertentangan dia, tak muafakat dengan Allah. Jadi orang yang punya akal masuk di sini ialah orang yang dipunyakan kesempurnaan hakikat insan yang sebenarnya. Jika tidak akal, maka jadilah kita hayawanun natiq sahaja, hidupan-hidupan yang boleh bercakap-cakap. Itu tak punya akal. Itu hayawan, hidupan-hidupan biasa. Ya. Kerana menyertai akan mereka itu memberi faidah. Faidah akan dikau akan manfaat dunia dan akhirat. Faedahnya manfaat, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang bermanfaat, keturunan yang bermanfaat, kenderaan yang bermanfaat, harta yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Dan jika engkau menyembunyikan ilmu, kitmanul ilmi, sifat orang yang dikurniakan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang, lalu dia menyembunyikannya dan tidak mahu berkongsi dengan orang lain, dan saya dibalaskan dikau dengan terlupa, dibalas dengan lupa oleh Allah, hingga dilihat dan disangka akan engkau itu seorang yang jahil. Orang lain akan anggap kamu adalah orang yang tidak punya pengetahuan. Orang seorang yang jahil dan yang bodoh kemudian dikekang akan dikau dengan kekang, disekat daripada diikat dengan kekang daripada api neraka pada hari kiamat. Itu amanah tadi, ya, bersangkut paut dengan amanah ilmu yang mesti disampaikan. Ini tertulis dalam nas, ya, bahawa balighu anni walau ayat, sampaikan daripadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, walau ayat, walau satu ayat. Tapi satu ayat orang tak boleh faham. Kita kata sampai kalau satu buku. Dan bernyala-nyala ia api tadi. Bernyala-nyala ia pada sekalian tubuh engkau dengan azab, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tidak mahu berkongsi ilmu. Dan siksa yang bersangatan bersangatan. Karena orang yang demikian, mereka ini adalah golongan yang tiba dengan bentuk penyakit, iaitu kibar, iaitu takabur dengan ilmu. Kalau ilmu itu disembunyikan atas maslahah tertentu, ya, seperti Imam Abu Hanifah, ya, disembunyikan ilmunya. Kenapa? Kerana penguasa pada ketika itu melarang dia daripada mengajar. 40 tahun lamanya duduk dalam rumah, tak boleh keluar, kuarantin. Sebab apa? Sunni. Kerajaan semua sudah Mu'tazilah. Masuk mentadbir Mekah Madinah, 24 tahun Mekah dan Madinah ditadbir oleh kerajaan Mu'tazilah. Jadi ulama-ulama Sunnah ini ramai yang
di kuarantin kan, tak boleh keluar mengajar. Namun ada juga yang curi-curi mula belajar mereka. Ya. Tapi curi-curi lah, macam kita hari ni lah curi-curi. Tak ikut SOP betul. Maknanya apa? Maknanya betapa maslahat yang terjadi. Tetapi kalau sengaja, ya, dia menyembunyikan ilmu itu untuk kepentingan diri, bukan untuk Allah suka, ya, untuk dia yang suka hati dia, tak boleh. Dan siksa yang bersangat dan lebih, dikatakan lebih sangat teruk azab itu daripada orang-orang kafir. Intah, habis selesai mensyarahkan maksud syair Qadi Khalil yang tersebut itu. Itu tadi yang kita baca tadi itu adalah syair daripada Qadi Khalil bin Ahmad As-Sajarsi. Apa? Hifzu harfaini khairun min sima'i waqraini wa fahmu harfaini khairun min hifzi waqraini. Sebelum ini lagi ya. Seterusnya kata musannif hadzal kitab, dan tak dapat tidak, la budda, kalau bahasa Arab dipanggil la budda, bukannya agama Buddha, ya. La budda, tak dapat tidak, mesti. Bagi penuntut ilmu itu daripada munazarah, yakni kira bicara serta kawan-kawannya, bukan sabu, ya. Bicara sama kawan-kawannya, munazarah. Dan mutarahah, yakni berbahas-bahas dan berbalah-balah serta kawannya dengan qasad. Itu penting. Boleh dengan syarat, dengan qasad, dengan niat mencarikan yang sebenarnya, mencari kebenaran, bukan untuk cari siapa yang menang. Macam Wahabi kalau dia munazarah, ya, dia nak cari menang, dan dia hina siapa yang kalah. Dituduh, ditohmah, dicaci siapa yang kalah tersebut. Itu Wahabi punya jahat. Tapi sebenarnya kita berbahas, berdebat dalam sesuatu ilmu untuk mencari kebenaran. Bila dapat satu kebenaran, maka dua-dua belah pihak kena meraihkan, kena gembira. Aku tak jemput, aku tidak dapat, si A tidak dapat mencari kebenaran, si B dapat cari kebenaran. Si A kena sayangkan B lah, sukakan B. B pun kena suka A, sebab A ni lah, maka dia dapat juga menghasilkan kebenaran. Kalau A ni tak soal dia, macam mana dia pun tidak akan dapat mencari kebenaran, dibukakan dengan pintu kebenaran tersebut. Jadi berkasih sayang. Itu ulama-ulama mazhab kita pun macam tu. Mereka ni berkasih sayang dalam mahabbah, dalam perdebatan.
bukannya bermusuh, berpuak, berpecah, caci mencaci, sebagaimana yang berlaku dalam mazhab-mazhab Syiah, mazhab Wahabi, Khawarij, Mu'tazilah, dan juga banyak mazahib yang lain. Jadi tidak hidup dalam beragama, hidup dalam seperti dalam hutan. Siapa yang kuat, dia yang jadi raja. Ini hutan. Kita bukan macam tu. Kita ni ada mahabbah, ada rahmah, ada tasamuh. Saya ada saudara saya, dia Wahabi, dia Wahabi juga. Saya nak salam dia tak salam dia. Dia paling muka dia. Janggut dia panjang dia mulai lagi. Saya janggut jemput dia lagi panjang. Kita nak bermesra dengan kita ni. Dia saudara, kami saudara. Kami satu moyang sama. Tapi dia tahu, dia tuduh saya ahli bidah. Ahli bidah, syirik. Dia kafirkan saya, dia syirikkan saya, dia tuduh saya ahli bidah. Itu tuduh satu hal lah, kan? Tak apalah, kan? Tapi kita saudara ni. Ini nenek baru meninggal, marilah kita sama-sama baca tahlil. Dia tetap apa tu hari ini. Sebab apa? Sudah diracuni oleh Wahabi. Sangat sedih sekali. Dia cuba mempengaruhi pula saudara-saudara saya yang lain. Saya pula terpaksa counter balik, tanya balik. Malulah, kan? Kita mempertahankan Sunnah wal Jamaah, nama mara kita tak payah masuk Wahabi. Tuan untunglah, nama tuan tak payah masuk Wahabi. Ya. Itu yang risau tu. Risau. Lebih risau daripada anak bini tak makan lagi. Memandangkan penularan virus Wahabi dalam balik keluarga. Tak senang duduk dia buat. Sebab apa? Kita dalam Sunnah wal Jamaah, kita telah pun berjumpa dengan semua dalil-dalil dan nas-nas yang menolak fahaman mereka. Sedangkan mereka tak ada dalil dan tak cukup dalil dan nas untuk menolak fahaman kita. Mereka minoriti dalam umat ini. Jadi itulah fenomena yang dihadapi. Baik, sikit lagi. Dan yang berbetulan bukan qasad hendak menang.